Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum, dan tajuk kita pada pagi ini bapa pencorak sahsiah anak, dan kita akan kupas tajuk ini bersama dengan Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri yang merupakan Duta Pertubahan Mihrab yang berada di talian sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz. Masya Allah Ustaz. Kita sekarang ni pada hari ini merupakan hari Jumaat yang terakhir di bulan Rabiul Awal, dan kita tahu bulan Rabiul Awal ni merupakan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ni pun merupakan idola kita Ustaz, terutamanya bagi lelaki, sebab Rasulullah kan dia merupakan seorang pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin kepada anak-anaknya kan. Jadi bertepatan dengan tajuk kita pada pagi ni, bapa pencorak sahsiah anak. Jadi Ustaz, apa sebenarnya yang Ustaz nak sampaikan melalui tajuk ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Bila kita ceritakan tentang bulan Rabiul Awal dan habis ni, kadang ada rasa sayang juga. Kan, sebab bulan ini bulan yang menyebabkan kita makin bertambah cinta dan rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan cinta dan rindu itu bukan hanya terhenti pada bulan Rabiul Awal. Nanti lepas bulan Rabiul Awal pun mudah-mudahan kita boleh teruskan lagi cinta kita, tingkatkan lagi cinta kita pada Nabi SAW. Salah satu daripada cara untuk kita tingkatkan cinta pada baginda adalah tentunya dengan makin mengenali baginda, mencontohi baginda, kan, memperjuangkan sunnah baginda SAW. Jadi macam Hanan sebut tadi, Rasulullah SAW juga adalah seorang bapa. Kita semua tahu kan, saya hari tu dekat masjid ada budak-budak ramai kan, kita tanya, okay, anak Nabi kita ada berapa orang? Kan, semua jawab 7. Jadi 7 orang anak. Jadi Nabi SAW ada 7 orang anak. Jadi dalam menjadi bapa, macam Nabi SAW menjadi bapa, kita boleh nampak satu contoh, sebab Nabi SAW adalah seorang bapa, Nabi seorang suami, Nabi seorang jiran, Nabi seorang ahli masyarakat, Nabi seorang kawan, seorang sahabat, seorang pemimpin kan. Jadi macam-macam bentuk kita boleh contohi Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tentulah yang terbaik sekali, contoh ikutan yang terbaik adalah pada Nabi SAW. Contoh bila kita kata Nabi SAW bila mengajar pada anak-anak, bahkan pada semua sebenarnya, Nabi SAW ajarkan kepada kita, yassiru wala tu'assiru, kan, mudahkanlah, jangan susahkan, gembirakanlah, jangan takutkan, kan. Kalau marah, diam dulu, kan, duduk diam dulu kalau marah. Dan memang Nabi SAW ajar budak-budak ni macam kain putih. Siapa yang akan corakkan dia? Fitrah tu, siapa yang akan mencorakkan dia? Mak bapak dia lah. Mak bapak dia lah yang akan Yahudikan dia, Nasranikan dia, Majusikan dia. Maknanya mencorakkan dia mengikut apa yang dibentuk oleh ibu dan ayah tu. Masya Allah. Jadi Ustaz, kalau kita sebagai ibu bapa kan, apa yang kita boleh tunjukkan ataupun kita boleh tunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak? Macam mana caranya Ustaz? Ya, memang kita, kalau kita perhatikan budak-budak ni dia senang tiru perbuatan berbanding dengan perkataan. Ada satu pepatah Arab sebut, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa perbuatan lebih fasih, lidah perbuatan lebih fasih daripada lidah pertuturan. Itu dia punya perumpamaannya. Kan memang budak ni memang dia sedang tiru perbuatan kita. Jadi kita kena tunjukkan contoh teladan yang baik. Contohlah, kita kata kita kena bersikap jujur pada anak kita. Kan, kita jangan tunjukkan bahawasanya menipu tu okey. Tak apa, nanti balik nanti abang belikan coklat sekali balik, tak apalah, budak tu lupa, tak payah belilah. Bahaya kan, sebab Nabi SAW pernah tanya pada seorang wanita, ketika tu wanita tu dia panggil anak dia kata, "Miss, ini aku bagikan kau ni, aku bagikan something." Kan, jadi Nabi tanya, "Betul ke kau nak bagi?" Dia kata, "Ya, aku nak bagi sebiji kurma." Dan pada anak aku, Nabi kata, "Kalau kau tak bagi, maka kau adalah pembohong." Siapa yang panggil anak dia, lepas tu kata nak bagi sesuatu, lepas tu tak bagi, maka dia jadi pembohong. Jadi maknanya, kita kena tunjukkan contoh teladan yang baik. Bohong ni bukan benda yang bagus. Kan? Contoh lagi, amal ibadah kita. Kita buat, kita solat, dia akan solat.
Kan Sayyidina Ibn Abbas sebut, aku pernah bermalam dekat rumah makcik aku, Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Maimunah ni siapa dia? Isteri Nabi. Jadi dia duduk kat rumah makcik dia yang merupakan isteri Nabi. Malam-malam dia tengok macam mana Nabi bangun, solat, kan? Macam mana Nabi solat. Lepas tu dia pun duduk ikut tepi Nabi. Waktu tu Ibn Abbas budak lagi ya. Dia pun ikut semayang tepi Nabi, kan, semayang malam ni. Yang mulai mana senang ceritanya, kanak-kanak ataupun anak-anak kita memang mencontohi kita. Itu dia Ustaz. Jadi Ustaz, berbaki masa dalam 3 minit ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana cara penonton di luar sana boleh bersama-sama dengan Pertubuhan Mihrab menyumbang kepada Pertubuhan Mihrab ini untuk membantu lebih ramai lagi. Okey. Dia kalau kita kata contohlah, kita nak tunjukkan contoh yang baik pada anak-anak, kan. Antaranya ada dengan bersedekah, kan. Jadi kalau bapa rajin bersedekah, anak pun suka nak bersedekah. Kadang-kadang bila bapa tu kan dia suka letak duit dalam tabung masjid, kan. Anak pun dia pula nak, kan. Dia pula kata abah bagi duit kat dia supaya dia pula boleh masukkan duit dalam tabung. Kan, bahkan ini satu contoh yang baik sebenarnya. Kan kita boleh buat. Jadi macam tu jugalah macam Pertubuhan Mihrab, kita buatkan macam-macam kempen membangun aset-aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ni. Bila kita tolong, kita boleh tak ada masalah untuk kita ceritakan pada anak kita. Bukan nak bangga, bukan nak riak, bukan nak takabur, tapi nak bagi contoh, kan, kepada anak kita supaya nanti anak kita pula terus berinfak. Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh Rawang contohnya, yang sedang dibantu oleh Pertubuhan Mihrab, oleh kita semua melalui Pertubuhan Mihrab. Kan memang sekarang ni memang sangat dhaif. Kita boleh je bawa pergi masjid tu, tengok masjid ni dhaif. Kan kita kena tolong contohnya. Ataupun pagi-pagi ni tengok rancangan Assalamualaikum, kan kita cakap pada anak kita. Cuba tengok Pertubuhan Mihrab tengah tolong tu Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh Rawang. Adik nak tolong apa? Tanya. Kita pun boleh tolong, insya-Allah. Kan boleh kita agihkan ataupun kita bagikan duit supaya diagihkan oleh Pertubuhan Mihrab. Macam tu juga Pertubuhan Mihrab sedang membantu Mahatafiz Sains Fatimah Zahra yang ada gambar di skrin TV kita sekarang. Pelajar-pelajar ni anak-anak kita juga. Mudah-mudahan mereka ni semua membesar, lahir sebagai seorang yang berbakti kepada agama dan bangsa, insya-Allah. Mahatafiz Sains Fatimah Zahra salah satu sekolah yang memang sangat hebat, sangat masya-Allah di Gombak, kan, sangat memerlukan bangunan yang bangunan sendirilah senang ceritanya. Sebab sekarang ni masih lagi menyewa dekat shop lot, kan, dekat Sri Gombak tu. Jadi Mahatafiz Sains Fatimah Zahra memang perlukan bangunan yang lengkap dengan fasiliti. Cuba tengok adik-adik tu bersilat, belajar komputer dan sebagainya, kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tolong diorang. Mudah-mudahan bila diorang pula keluar nanti, diorang belajar Quran, diorang mengajar, diorang menjadi engineer, jadi doktor, jadi host TV Hijrah, kan. Terus-meneruslah. InsyaAllah pahala itu dapat pada kita. InsyaAllah, itu dia, Masya Allah, kan. Jadi inilah caranya untuk kita mendidik anak-anak kita, kan, supaya dapat bersumbang, dapat berinfak, dapat bersedekah. Kalau kita didik daripada kecil, insya-Allah besar ni mereka akan teruskan legasi dalam membantu orang-orang yang lain yang lebih memerlukan, contohnya membina masjid, membina ma'had tahfiz, kan. Jadi kita mulakan bersama dengan Pertubuhan Mihrab. Jadi kepada penonton-penonton, hari ini merupakan hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Rabiul Awal. Jadi inilah masanya untuk kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dalam bersumbang bersama-sama dengan Pertubuhan Mihrab, infak, bersedekah, berwakaf, dalam kita membantu lebih ramai lagi mereka yang memerlukan, insya-Allah. Tu dah ada nombor akaun di kaca TV tu, kan Ustaz, kan. Jadi Ustaz, mungkin dalam 1 minit ini ada kata-kata akhir daripada Ustaz. Jadi gunakan Rabiul Awal ni, manfaatkan sebaik-baiknya untuk buktikan cinta kita pada Nabi SAW. Segarkan cinta, ajar pada anak kita. Sedekah adalah satu benda yang Nabi suka. Kita terus menyumbang melalui Pertubuhan Mihrab. Terus layari infakmihrab.com. Infakmihrab.com, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh jadi seorang bapa, seorang ibu yang terbaik, yang memberikan contoh teladan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, Duta Pertubuhan Mihrab, kerana bersudi bersama dengan kami di Assalamualaikum pada pagi ini. Jadi kepada penonton, jangan lupa cepat-cepat kita bersama-sama dengan Pertubuhan Mihrab dalam kita merealisasikan aset Islam, insya-Allah. Jadi kita berhenti rehat seketika. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat.